sorry. Kita mau dekat nombor belum? Saya tak mesti begini lah. Sebab saya juga gigi. Saya izinkan saya pergi ambil ni kan? Okey, Abang Safari, okey, saya ada seorang sahabat saya, Putali Putali Abang Safari, tak untuk seronok. Di co-pilot lah. Di co-pilot. Padahal dia pilot. Abang Safari kita pilot. Hari ni kita bagi co-pilot. Alright, terima kasih Abang Safari sebab hadir. Jadi co-pilot saya Tuan Safari malam ni. Saya nak sambung cerita yang tadi sebentar bagi saya ambil untuk siapa yang follow lagi kita bagi Tuan Safari. Okey, saya adalah pengguna Trainline. Macam mana kita nak tahu adakah dia boleh buat higher high? Okey, satu Trainline. Kita tarik Trainline. Kacau. Tengok dia tak? Kita Trainline, kita tarik dari shadow ke shadow. Okey, dengan keadaan market yang macam ni Okey, Trainline. Aduh. Okey, macam ni. Kau faham tak? Kita pun dah tarik bawah. Tak faham tak apalah, kita tengok kat sini sudah lah. Kita tengok kat sini keadaan macam ni. Dia buat hal. Lepas tu kita kata, okey, rupanya bila dia nak break ni resistant. Yang ni mesti resistant. Kan? Resistant before. Macam mesti lah. Okey, bila dia dah break. Bila dia dah break, kita tandakan. Okey, dia dah break satu. Kita tak tahu dia nak pergi mana. Bila dia dah break, kita tak tahu nak pergi mana. Dia naik yang kita tahu dia naik je. Lepas dia break resistant, kita tahu dia naik je. Tapi kita tak tahu dia pergi mana. Dan dia naik. Dia sampai dekat sini. Lepas tu kita nampak, okey, ada satu shadow. Kita pun tariklah shadow macam ni. Dan dia buat feedback sikit. Lepas tu dia buat teruskan kenaikan. Kita pun tak tahu di mana. Yang kita tahu tadi, kita tahu cuma dekat ni. Kan? Kita tahu cuma dekat ni je. Apa nampak? Ujung ni lah. Saya punya laptop. Jelas tak beri. Jangan duduk mute. Kita respon. Okey. Nampak? Dia sampai kat sini je. Dan kita tak, okey. Dia tak ada signal share lagi. Kita boleh naik. Dan dia naik. Macam mana kita nak tahu dia naik? Kita naik berbandingkan Trainline tadi lah. Kita okey naik. Okey, cukup DP sampai dekat Trainline ni. Dan dia buat rejection. Lepas tu dia turun. Kita kata dia boleh naik lagi sebab tak ada sell. Dia boleh naik lagi, kita kata. Macam mana kita nak buat? Trainline tadi dia bagi tempat yang sama lah. 1, 2. Tarik bagi banyak sikit. Buat tak? Dia naik lagi. Okey, kena juga sekali lagi. Lepas tu dia kena turun blok. Ya. Lagi
cerita pasal dia tembus kau semua tu, yang tu cerita SNR lah, Fortune M lah, apa news lah kan, semua tu. Kita cerita pasal trailer tadi. Dan dia naik. Lepas tu dia turun juga sikit, dia reject. Lepas tu soalan Abang Nur Rahman tadi adalah macam mana kita nak tahu dia buat new high. Selagi kita tahu selagi kita tahu dia bullish, selagi kita tahu apa lagi yang kita tahu lagi, kita tahu macam mana kita nak entry kan, macam mana kita nak mencari higher high. Okey, sekarang tak ada direction untuk teruskan penurunan lah. Kita kata okey, dia sambung naik. Tak apa, aku nak bayar. Kita tak tahu nak pergi mana. Dan dia teruskan kenaikan. Okey, soalan tadi, kat mana dia nak pergi? Adakah dia boleh buat higher high lagi? Adakah dia boleh? Kita dah ada ni, kita dah tanda dari sini. Lepas tu kita tarik lagi. Saya nak tengok lah. Macam ni ya, saya nak tengok dia boleh pergi dekat mana. Kita pun tarik lah, bagi panjang lagi. Bagi tengok tempat kita mula-mula mancing tadi ni satu, ni dua. Dia main dah. Dia dah main dah. Jadi dia nak pergi mana kalau? Dia nak pergi mana pula? Kalau dia nak terus naik, dia nak pergi mana pula? Tempat lain tadi ya. Pelan-pelan lah. Kan? Dia naik pula lagi sampai dekat sini. Kalau tanya pula kesan. Dia naik pula sampai naik atas ni. Dah. Tu dia turun pula. Selagi tak ada signal send. Ni kena pergi balik lah dekat M15 ke apa kan. Itulah macam mana saya nak check adakah dia boleh buat lagi new high dan di manakah tempat new high tersebut. Mana macam ni dah? Okey, boleh tak Abang Rahman? Kita bagi dia kata boleh tak? Lagi tepat dekat soalan dasar ni. Okey, itu adalah pandangan saya macam mana kita nak check adakah dia boleh buat new high dan di manakah new high. Okey, saya sambung sikit lagi atau tak boleh tak ya? Clear on dulu. Dengar sikit. Lagi kita akan jawab. Kita bagi kelas kita berjalan dulu. Abang Rahman boleh? Okey. Kita kata tadi dekat atas ni. Kita tanda bila agak-agak lah dekat sini lah. Kita tanda 741. Kita tengoklah dekat belakang ada apa 741 ni. Dekat belakang 741 ni ada base satu kecil, ada support before ni. Berapa? Ada 741. Tekan tu betul-betul duduk satu tau. Apa ni nak betul ni. Betul-betul duduk dekat base satu, dekat support satu. Kita tahu saya nasib lah kita kata lah kan. So pandangan saya macam saya mungkin tadi dia akan ke macam mana menjawab soalan tadi, macam mana nak mencari high. Macam tu lah, berdasarkan trend line tu lah. Okey, trend line ni pun boleh juga tarik satu lagi di bawah ni. Nak bagi aku delete semua ni juga lagi pening. Okey, trend line pun boleh juga tarik macam ni. So selagi dia duduk dalam channel ni, selagi itulah. Kalau dia break bawah ni, kita dah tahu lah dia mungkin akan turun. Yang tu je. Kita ada dua atas yang bawah kan. Ni atas satu, bawah satu. Dia tak jadi macam tu, dia jadi dia naik sini sikit sampai kat resistor ni. Lepas tu dia turun, dia lebih trend line ni. Dia lebih trend line ni, hati-hati je lah, macam tu je lah. So bagi menjawab, itu adalah cara saya untuk mencari new high. Trend line sebagai guidance saya adakah masih valid, dan jangan lupakan support dan resistance. So saya menjemput Tuan Safarin untuk membuat backtest apa market price action pada minggu lepas supaya kita dapat menambahkan. So
close. Oh sorry, saya tak boleh record sebab you dah close. Oh, kena record aja kan? Record kan? Okay, dah boleh record. Recording in progress. Okay, Assalamualaikum dan selamat malam malam tadi. Okay, saya harap kita malam ini dapat kembali sikit lah. Kita dapat kredit kan. Ini sebagaimana hari ini kita belajar. Lagi saja kita akan jumpa berlepas. Okey, kita saya share screen. Okey. Okey, kita tengok apa yang dah market kita ni lepas. Nampak kan saya punya screen tu? Jom, saya record. Okey, mantap. Tuan ambil nampak semua nampak. Okey. Okey, apa pada minggu lepas market pada minggu lepas kalau kita tengok dekat time frame yang lebih besar dia masih lagi uptrend. Sebab apa saya cakap trend? Sebab dekat saya punya trendline dia kat sini dah ada trendline kan. Kalau kita tengok RTF 1 jam. Okey, ini trendline warna pink tu. Okey, tanda trendline yang uptrend tu dia masih lagi tak break. Maksudnya kita kena tahu yang friend is your friend. Istilah ni dia tak ingat pun tapi nanti patah lah orang cakap friend is your friend until it break. Selagi dia tak break, selagi dia tak break trend line tu, dia jadi kawan kita lah. So kita ride the trend, follow the trend. Trend daripada 20 Julai lah. Okay, trend daripada 20 Julai tu dia masih lagi uptrend dan mungkin dia akan menunjukkan reversal pattern tapi dia tak tunjuk lagi. Mungkin tu maksudnya itu boleh jadi. Okay, dia ada dua kemungkinan kat sini apa yang akan jadi besok ataupun minggu depan. Kalau kita tengok kita ada support dengan resistance dekat area-area okey dekat 74 sikit. Tujuh empat kosong empat sembilan. Lepas tu satu lagi support. Okay, support ni yang mana dia dah jadi RBS, resistance become support. Sebelum ni dia resistance, so price tu dia dah break resistance before dan dia dah jadi RBS. Okay, sikit kita sikit lah. Resistance become support. Di sini dia jadi RBS. So macam mana kita nak tahu market tu nak pergi mana? Penentu dia ada dua kemungkinan. Yang pertama, okey, kalau price tu dia break RBS ni, dia break support yang ada dekat level 73.243. Kalau di break, okey, and then biasanya price movement ni lepas di break dia akan buat retracement dulu. Dia buat retracement, masuk lagi, tak masuk lah dia mungkin akan touch je dekat level yang dia dah break tu tadi, and then dia boleh turun balik.
tapi dia tak break. Okay, dia tak break. Dia retracement untuk uptrend. Dia retrace dan dia cari support before. Support before dekat 74,049 dan dia break. Kalau dia break ni Tempat dah dia, tempat dah dia. Tempat tadi tu kita retrace dulu. Retrace dulu, patah balik, masuk, and then dia boleh naik. Pergerakan price market ni dia tak akan turun naik tau, dia akan buat retracement. Dia akan retrace and then dia akan naik. Lepas tu kalau kita guna trend line ni, kita boleh target kemungkinan harga retracement tu dia akan pergi dekat line trend line tu. Dia ke atas trend line and then dia akan naik. Dia tak semestinya kat sini, dia kadang-kadang line yang retracement ni dekat area sini contoh, dekat area support ni. Maksudnya dekat sini ada support dengan ada trend line. So penentu dia lah. Tapi kena ingat ini dekat time frame sejam. Maksudnya setiap candle tu dia nak jadi candle tu dalam masa sejam dulu. So akan ada banyak-banyak candle lah baru dia jadi. Macam mana kita nak tahu dia dekat sesuatu support and resistance tu dia nak buat reversal pattern? Kita kena tengok dekat time frame yang lebih kecil. Macam dekat ABC kita belajar ABC kan. So ini ABC lah kalau kita tengok ni. A yang dekat atas kali contoh kalau macam tadi saya tunjuk daripada uptrend ke downtrend kan. Contohnya atas kali ni adalah A. Ini A. Nampak dia retrace tu, kita panggil dia B. B kat sini. Okay, A ke B and then B dia akan retrace dulu sebelum dia turun balik. C sini. And then yang akan menentukan dia jadi ABC tu, point C tu dia kena break B. Point C dia kena break B kat sini. Okay, macam mana saya dapat B ni? Sebab kat sini sebenarnya ada kita punya, kalau kita tarik ke kiri kan, kita backtest ke kiri tu sebenarnya ada level-level support dengan resistor dekat sini. Sebab tu kita boleh buat dia punya apa? Bisa kita belajar backtest kan. Hari kita panggil dia front test. Kita boleh, kalau kita belajar price action, insyaAllah kita boleh buat benda ni. Kita tahu setiap break tu akan ada retracement dulu. Lepas tu dia akan cari next support resistance, benda macam tu lah. So berkemungkinan minggu depan ni kita tengok dulu price tu dia nak break di mana. Dia break yang 74 yang dia break resistance yang kat atas ni ke 74049 ataupun dia break support ni dekat bawah 73243. Macam mana kalau kita tengok daripada uptrend ni yang minggu lepas 19 bulan tu sebenarnya kalau perasan dia buat ABC kat sini. ABC daripada downtrend, dia daripada sini tengok dia punya downtrend. Dia daripada 17 bulan kan, dia turun. Lepas tu macam tuan apa tu tadi kan, tuan tadi ada tanya pasal macam mana kita nak tahu dia nak bertukar arah ke, nak berubah trend tu. Kita kena cari reversal pattern lah. Yang kita belajar tu ABC. ABC macam saya beritahu tadi, kita ada ABC dekat sini. Okay, kalau daripada downtrend ke uptrend, A akan jadi yang bawah tadi. A. Lepas tu B. B kat atas ni. Lepas tu C.
dia kena break level D. Dia break macam ni. Break level D dekat sini. Dekat B ni ada resistor. So dia break, dia terus naik. Asas support resistor dengan asas trend line ni, bila dia break, dia akan membuat retracement, lepas tu dia akan reverse. Macam ni tadi, daripada downtrend, kita boleh tanda trend line. Trend line contoh macam ni, trend line kan. Trend line, tengok line warna biru tu, trend line. Dia sebelum tu dia buat downtrend lah. Downtrend, dia touch balik, dia touch level trend line. Dia turun di sini, ke bawah sini lah. Sekali contoh dia kat sini. Buat dia at least kena ada 2 point. 2 point untuk jadikan dia trend line, untuk tarik trend line. Okay, tengok garis yang warna pink tu, dia dah turun, dia touch, contoh dia touch kat trend line yang bawah tu. And then dia naik, dia akan cari, dia akan bermain dekat dalam zone trend line tu. Dia touch dekat situ, and then dia turun balik. Dia cari juga level-level trend line, dia still lagi bermain dekat dalam zone. And then dia naik. Okay, dekat sini penentu dia. Penentu macam mana kita nak tahu daripada downtrend kepada uptrend. So penentu dia, dia break. Dia break level-level trend line. Sebelum tu kita kena cari ada ABC ke tak. Lepas tu dia break level trend line, maksudnya confirmation untuk dia berubah arah daripada downtrend kepada uptrend. So sekarang ni price tu dia masih lagi uptrend lah. Kalau nampak saya, maintain dulu buy selagi mana dia uptrend tu. Buy close sebab dekat ujung-ujung ni dia macam critical sikit lah. Mungkin dia boleh buat reverse pattern, tapi kita kena do confirmation. Dalam trading ni dia mesti ada confirmation. Dia first confirmation, contohnya dia buat ABC sell. Second confirmation dia break support ke. Third confirmation dia break trend line. Jadi bagus. Kalau ada satu signal confirmation tu, maksudnya tak kukuh ataupun tak kuat. Okay, so macam tu lah. Setakat ni downtrend, dia dah habis downtrend, dia jadi uptrend. Kita pokok makan nak buat pada hari is. Okay, macam mana kita nak tahu reversal pattern ni? Sebenarnya kalau saya ingat nanti dengan M ataupun W, ataupun kita ada M, W, A dengan V. Untuk M M macam ni. Kalau tak tahu M, saya tanya M. Kita belajar apa M hari ni. Ini adalah huruf M. Kita benda ni tak hafal, tapi kalau boleh kita tahu. Okay, M. Lepas tu lagi satu, dia punya baris besar, huruf W. Bagi saya ingat empat ni pun dah okey dah. M, W. Ingat dua lah, ingat dua. Empat susah sangat kan? Ingat dua je. Dua ni pun dah okey dah. M dengan W. Dia punya kemungkinan dia okey. Contoh kan, kita tengok sikit. M dengan W.
kemungkinan dia mungkin M tu dia takkan sempurna macam ni lah. Dia bukan region macam ni, dia bukan region macam ni. Lepas tu yang sebelah sini pun dia akan mungkin dia tak sempurna macam ni, dia akan rendah macam ni. Jadi macam sama macam kita punya ABC yang kita belajar tu lah. M ataupun W. Tengah ni dia macam ni, atas ni tinggi sikit macam ni, tapi dia M lah. Lepas tu W pun sama juga. Dia tak rendah macam ni, ni ada tinggi sikit, ni jadi macam ni. Tapi dia tetap akan buat kita punya reversal pattern. Ni untuk mudah ingat lah. Dia benda yang kita belajar dekat RTC lah, teknik ABC. Bila dia buat teknik ABC, confirmation untuk dia berubah arah. Kalau siapa yang swing, contoh siapa yang dah monitor pergerakan harga daripada buku bulan tu hari tu, dan kalau dia swing, dia entry dekat, biasanya bila break kan, break C, break D, dia entry kat P ni. Kalau kita tengok berapa pip kan, siapa yang swing lah, yang swing untung lah, dia entry, biasanya kita ajar kita akan entry kat B, bila dia break C lah. D sampai sekarang dah ada O lagi, siapa yang swing trader tu 600, dekat 650 pip, 650 pip. Kalau masuk lot 0.01 pun, satu layer berapa? Sejuta. Sejuta. 65 juta. 65 juta. Saya swing untung lah, masa kat sini lah. Dia downtrend, kau downtrend. So, kalau dapat tahu ilmu ni, ilmu ABC macam mana, dia downtrend, kau downtrend, insyaAllah lah. Siapa yang syukur pun lama-lama tu kena belajar trend. Baru tahu nak hold buy lama-lama ke, nak hold sell lama-lama ke, baru kita yakin. Okay? So, kita tengok soalan, ada soalan ke? Apa sambil-sambil tu, apa type dekat chat, nak tanya soalan ke apa ke, lagi kita akan jawab. Ya. Kalau datang. Okey. Apa market buat minggu lepas tuan-tuan murid? Ada soalan? Nanti boleh tu explain macam mana nak sel yang buat retracement. Kalau macam mana akan naik. Kalau okey, soalan kita tengok dekat sini satu-satu. Cikgu kena dengar. Dah. Jangan dengar saya tadi. Okey, XLGK Langkawi awak, Langkawi awak. Okey, nanti tolong explain macam mana nak tahu dia sell dengan buat retracement. Thank you. Boleh faham? Macam mana? Macam mana nak tahu dia sell dengan buat retracement? Okay, contoh Retracement. macam tadi saya explain daripada kita nak tahu macam mana retracement tu kan. Okey, daripada downtrend contohnya kan, daripada sell kepada macam mana nak tahu dia sell dengan buat retracement. Macam mana dia sell, maksudnya daripada uptrend ke downtrend lah. Saya pun macam tak apa nak faham soalan ni. Adakah dia nak tanya macam mana nak tahu dia sell, ataupun macam mana dia nak, kita nak tahu dia sell dan buat retracement. Dia boleh macam dua soalan kat sini. Okey. Macam mana ni? Okey, dia tanya daripada uptrend ke downtrend. Asal-asal Macam mana nak tahu dia buat retracement ke ataupun tak. Okey. Ni payah ni nak jawab ni. Okey, sebab tu okey, macam mana dia daripada uptrend, contoh kita tengok yang uptrend. Okey, kat situ ada uptrend. Daripada uptrend, jadi sini uptrend.
dia downtrend. Macam ni kita nak tahu dia retracement je ke ataupun dia nak buat reversal pattern. Macam mana kita nak tahu retracement, kita kena monitor dia break tak support dengan resistance yang ada ni. Okay, kalau perasan yang lain-lain kelabu ni adalah line support dengan resistance lah. Okay, apa yang price buat dekat bahagian uptrend ni, kalau kita tengok pergerakan contoh uptrend ni sebenarnya macam ni kita tahu uptrend dia akan buat new high. Macam tuan ambil explain tadi lah, akan buat new high. Ni contoh daripada sini ni, daripada sini bawah sekali ni kita panggil dia low. Sudah low, dia akan buat high. Bila high dia akan cari dua balik kat sini. Okay, macam mana nak tahu dia uptrend, dia akan buat new high. So selepas tu daripada low dia akan buat new high. Maksudnya high yang selepas tu lagi tinggi pada high yang sebelum. Kalau high sebelum, kalau dia tak melepasi high yang sebelum tu, dia tak ukur nak kata dia meneruskan kenaikan. Syarat uptrend dia kena buat high, low, lepas tu higher high, higher low. Itu syarat uptrend. Higher low, higher low ni dia lagi tinggi pada higher low yang sebelum. Contoh ni uptrend, kita sekian. So okey, macam ni. Low ni paras yang terendah, yang dia nak buat reversal, yang kemungkinan kita nak tahu dia retracement ke, dia nak meneruskan trend ke, kita tengok daripada low. Okay, low ni macam sebelum ni dia downtrend, dia break. Kalau kita tengok dekat sini, dia dah break resistance. Okay, daripada sini dia break resistance ini, lepas tu dia break lagi, and then dia break lagi. Maksudnya dia dah break banyak resistor dekat sini. Daripada dia turun dari tu, dia dah break. Lepas tu dia buat new high. Maksudnya price ni dia high daripada harga yang sebelum dia. And then bila dia buat high, dia akan retrace dulu. Macam saya beritahu tadi, dia akan retrace dulu. Bila dia retrace tu, kedudukan retracement tu mestilah lagi tinggi daripada low yang sebelum. Bila dia lagi tinggi pada low yang sebelum, itu adalah petanda awal untuk dia meneruskan trend tu. Macam sekarang ni uptrend, dia mungkin boleh meneruskan uptrend. Dia buat high low. High low ni mesti lagi rendah daripada high, tapi dia lagi tinggi pada low yang sebelum. And then dia buat higher high. Ini adalah confirmation untuk dia meneruskan trend tu. High high dia mesti lagi tinggi pada high yang sebelum ni. So dia buat uptrend kat sini. Tetapi dia punya uptrend tu sekejap je. Sebab apa? Dekat selepas tu, high yang selepas tu dia lagi rendah daripada high yang sebelum. So dia tak meet the criteria untuk meneruskan trend. So bila kita dah nampak contoh kita andaikan kita tak nampak lagi chart ni macam ni. Kita tengok, kita bayangkan market tengah bergerak lah. Okay, higher high. Lepas tu kita nampak price retrace, dia turun. Bila retracement tu kita target dia akan cari trend line. Okay, betul, dia kena kat trend line, and then dia akan retrace balik. Okay, kita tak tahu lagi, kita nampak sekarang ni dia akan retrace balik, kita monitor dia lepas tak
high yang selepas tu. Ataupun dia lepas tak level-level support punya resistance. Contoh dekat sini kan, dekat high ni kat sini ada resistance ni. Dia lepas dah. So apa yang jadi kat sini, dia touch, dia sentuh je level resistance kat situ. Okay, kat sini dia touch je, and then dia tak berjaya break. Kat sini dia tak berjaya break. Bila dia tak berjaya break, kita kena standby. Yang mana yang ada hold buy lama-lama tu, kena standby untuk tengok apa market, apa price action lepas tu akan buat. So apa yang dia buat adalah dia tak break pun resistance ni. Maksudnya formation untuk kita close semua position buy, kita boleh ready untuk sell kat sini. Tapi macam ni, kalau sebenarnya apa yang saya nampak kat sini adalah yang kita belajar double top. Double top ni rupa dia macam M lah. Macam M. Okay, double top. Dia buat, dia langgar dua, dia touch dua resistance kat sini. Resistance pertama dekat belah kiri ni. Okay, resistance pertama dengan resistance kedua. Tapi dia tak break. Dia dah dua kali sampai dekat tempat resistance yang sama, tapi dia tak break. Lepas tu memang betul market tu dia turun. Untuk dia buat penurunan pun sebenarnya dia kena break dulu level resistance before, ataupun level support dengan resistance. Macam yang ni dia break level 7404.9 sini ya. Dia break yang ni. Saya tanda kelabu tu dia break. Tapi ini dekat time frame yang besar. Kalau nak entry sebenarnya kat mana kita nak entry, kita cari dekat time frame kecil. Kat sini sebenarnya akan ada ABC ataupun akan ada ABC ataupun reversal pattern lah yang kita boleh cari. Kita boleh buat ni contoh kan, kita tengok ada tak. Kita tanda peta ini. Kalau sebenarnya kalau dekat sini orang panggil apa, terlepas entry lah. Sebab sepatutnya kita entry masih dia retrace, tapi ini tak retrace, dia terus turun je. Ini kat time frame lebih besar, kita tak nampak orang panggil apa, sharp entry tu. Tapi kita tak adalah sharp sangat kan. Kalau sharp entry dekat ni, kita pucuk dengan dekat tu hardcore mungkin, pucuk hardcore, tapi tak dapat lah. Betul. Kalau tahu, kalau tahu kalau tahu nak entry kat situ, kita kaya sampai kita kaya lah. Jadi soalan dah, memang kita tak tahu. Jadi soalan tadi terjawab dengan jelas saya rasa. Macam mana nak tahu dia sell atau buat retracement. Sebab dia ada high tadi, low dan high low, lepas tu dia dah break macam tu dan dia buat sell, dia tak buat retracement. Okay. Jadi soalan seterusnya, market bukan kita punya. Ya, memang kalau kita tahu, saya rasa Anwar Ibrahim pun sampai lagi tak gaduh dah, pergi kacau dekat sana. Kalau M maksudnya akan naik, kalau M maksudnya akan naik, kalau M maksudnya ni double top yang Tuan Safari contoh tadi. Ada resistance, dia tak berjaya buat higher high dan jadi M lah. Di M jadi terbalik. Jadi turun. Macam tuan-tuan ada buat. Alamak, tuan-tuan ada W naik. So sama macam tuan-tuan cerita. So tuan boleh tunjuk tak M dalam real chart. Tadi tuan Safari dah tunjuk dah M dekat mana. Tunjuk tak sekali lagi. Cepat, sebenarnya abang tengok elok M tadi. Tu. Ni M ni, M. M. Dia tak sempurna tapi dia ada. Ni M. Okey. M ni nama dia lain, nama dia double top kan? Nama lain dia. Macam mana? Nama lain dia double top kan? Double top. Okey. Double bottom untuk W. Okey. So Wan Zubair, jadi M tadi dah tujuh dah. Nur Azman, ada kemungkinan dia akan buat HNS tak? Okey,
ada kemungkinan dia buat H&S tu, itu adalah yang tadi, yang Tuan Sabarin cerita. Sekarang kita back test sekejap. Tuan Sabarin dah cerita, memang kemungkinan H&S, head and shoulder ke apa lah macam tu. So XLG ya dari downtrend, dari uptrend ke downtrend. Dah jelas dah tadi dah. Okey, harap okey. Nah, Tuan XLGK ada kemungkinan akan buat HNS, head and shoulder. Ya, boleh jadi. Kalau satu lagi soalan, adakah RSI penting untuk kita rujuk sebelum entry? Okey, itu soalan dah. Ni jawab. Tuan Sabarin. RSI. Okey, RSI ni indikator ni macam kita punya, macam saya akan tengok support resistance, tengok trend line, second support resistance, yang ketiga tu indikator yang saya guna stokastik. Dia jatuh tempat yang ketiga. Dia maksud sebab stokastik ataupun indikator ataupun RSI ni sebenarnya dia nak bagi keyakinan dekat kita ni. Boleh tak kita entry dan sebab dia munculnya indikator ni selepas pergerakan harga. Dia tak bagi tahu kat kita masa depan punya indikator tak. Dia terjadi selepas harga tu bergerak. Tapi kita tahulah, kita dah tengok trend line, kita dah tengok support resistance, so kita boleh entry lah lepas tu. Okey, jadi trend RSI tu boleh rujuk ke tak boleh rujuk? Boleh. Jadi pastikan label RSI tu betul. Saya ada RSI tapi saya tak master, ataupun saya just bagi ada saja. RSI saya guna kalau dia betul-betul dia nak naik, dia kena duduk di bawah, iaitu di level bawah 20. Maksudnya dia dah oversold, jadi dia boleh naik atas. Dia kena duduk atas daripada 80 untuk dia turun ke bawah. Macam tu saja. Tapi saya tak apa nak master. Jadi soalan dia, penting ke tak? Penting juga. Indikator penting juga. Berdasarkan Tuan Safarin, dia duduk nombor 3. Dia punya apa? Level ranking dia tu, indikator duduk nombor 3. Jadi pada saya pun, indikator pun duduk nombor 3 juga. Saya guna teknik dekat chart dulu, ABC ke, SNR ke, trendline ke. Lepas tu baru saya akan pergi ke RSI ataupun lain-lain indikator yang kita guna. Jadi penting jugalah. Soalan seterusnya, terima kasih. Entry di H1 perlukah kita rujuk time frame kecil atau besar? Ya, perlu. Memang perlu. Nampak di M5 Nur Azman, nampak di M5 M2 sharp entry. Ya, okey. Nur Azman dah menjawab dah soalan XLGK di H1, tapi di M5 nampak sharp entry. Okey, alright. So, terjawablah soalan. Terima kasih Tuan Nur Azman. Jadi kita ada Tuan Salihuddin dalam ni, kita ada Tuan Tua. Tuan Salihuddin tak buka pula. Jadi sekarang dah pukul 10, tadi kita mula ke 9.30. Lagi ada apa lagi soalan, boleh teruskan. Saya nak bawa anda kepada market minggu lepas pula. Tuan Farid, boleh tak saya nak bawa pergi market minggu lepas? Yang kita bagi direction dulu, hari Selasa dulu. Saya cukup geram market minggu lepas. Okay, saya pergi tanya tengok saya sekejap Okey. Abang Nazri ada lah, Abang Nazri. Tadi baru live dengan Abang Nazri. Abang Nazri? Dan Muhammad Nazri. Dia duduk Langkawi. Okey, saya share screen saya. Saya kita akan ambil lah kan. So kita tak mau, kita make it clear.
reaction market minggu lepas pada saya tak membantu untuk 4 hari ataupun 3 hari, Isnin, Selasa, Rabu. Isnin, Selasa lah. Isnin, Selasa, Rabu. Selasa saya kata sebab apa? Sebab hari yang kami bagi direction pening. Pening. Mari kita tengok sama-sama. Nampak kan skrin saya? Adakah saya cakap laju? Tolong tegak saya boleh? Adakah saya cakap laju? Okey, jelas, cantik. So, orang Safari pun jelas. Alright, kita boleh tengok dekat sini. Saya buat trend line, sorry. Ini okey, sini hari Jumaat. Ini hari Jumaat. Ini adalah hari Isnin. Okey, pada hari Isnin dia buat penurunan. Dan kita pada hari Isnin kita tahu ini adalah level support yang support before, dan ini adalah level resistance before. Dan dia bermain di price ni. Ini adalah orang panggil resistance darah. Saya baru belajar resistance darah. Dia tak touch betul-betul dia turun macam ni. Kita cerita pasal hari Jumaat sebab kita nak buat analisa untuk hari Isnin. Ini ada satu level 712 dan 70.9. Ini adalah resistance darah. Dia turun dekat sini kan, tanpa dia naik kat sini. Sepatutnya dia dah turun sampai sini lah kan. Ini tempat dia break tadi sepatutnya. Tapi itulah market bukan kita punya. Alright. Okay, sepatutnya. Tapi dia tak turun. Dia naik. Dia turun. Dia bayar balik kat support ni. Dia tak jadi turun juga. So dia naik. Dia naik ni, kalau nak naik turun je lah. Lepas dia patah balik tanpa ada signal pun dia patah balik. Kecuali sini ada satu candle tu kecil. Ni orang panggil apa? Shooting star ke? Morning star ke? Apa dia tak tahu. Kalau ni lah, ni candle ni tak ada price reaction pada ketika itu, dan dia buat penurunan. Barulah dia test ni resistance before ni. Dan dia bermain dalam level tersebut, ada rejection. Dia tak berjaya turun dan dia kembali naik. Okay, kembali naik ni dia dah test dah satu resistance dekat sini. Okay, kita tanda lah hari Isnin, kita tanda ni paling tinggi pada hari Isnin kan. Dia turun. Kita tahu ni resistance ni, kalau dia langgar resistance ni dia akan naik atas. Tapi dia main bagi shadow sahaja. Dia bagi shadow, dia turun. Duduk dekat zone dia yang kita tanda pada hari Jumaat tadi. Dia nak pergi sampai dekat 79 pun tak. Dia nak break 712 pun tak. Dan dia naik balik pun sampai 7209. Sampai dekat sini juga. Ni. Sampai dekat sini juga. Maka hari Isnin siaplah dalam price reaction berapa pip sahaja, 1600 pip bersamaan dengan 168 pip. Okey, jadi tak ada confirmation di time frame besar. Di time frame kecil ada lah kan, di time frame kecil ada. Okey, pada hari Selasa bermula dengan Tuan Irfan pada pagi dan Tuan Kusyari pada tengah hari. Tak ada direction yang jelas, ada TP untuk jauh-jauh tak ada lagi. Hari Selasa saya bermula jam 4 petang dengan direction yang sangat pening, sangat pening di zone sini. Sebab saya takut orang terlepas entry. Takut newbie masuk dia just entry saja. Baik, kami ni jadi pening terus. Jadi di sini lah dia naik, tapi dia tetap tak lepas. Dia turun pun nampak macam ada set
nampak macam ada sell, tapi dia tak buat sell pun. Dia buat reject juga dekat zone ni 70906. Ni nampak ni sah-sah reject ni. Kita dah maki rambut sini kan. Pada hari Isnin dia reject 70906. Kenapa ni? Untuk nak bagi, adakah kita nampak newbie selalu akan tanya, abang ada sell lah abang? Ada sell. Ada. Kalau apa nak sell apa sell lah. Sebab kat Love saya contoh. Okey, kita katalah sell dekat sini. Ini adalah A, ini adalah B. Tak kira lah, ni zone ni lah, ni yang sampai atas ni. Dan ini adalah C. C tu dia tak break pun A kan. Jadi C tu valid. Dia buat penurunan. Sini level B. Kita kata paling atas ni lah, ni level B. Dia turun sini. Kita nak entry dekat sini ni, adakah valid? Valid. So lagi apa? Lagi kita tahu kat dalam dia duduk atas ni. Ni time frame besar. Kita tak payah total time frame kecil lah. Jadi dia turun, dia buat rejection, dia P pula. Siapa sell tadi dekat sini tengah malam pukul 12 ke, dia naik balik tempat kita sell tu. Tak tahu pening, memang pening. Tambah-tambah saya dalam kotak ni tu nak pergi mana tu? Cukup pening. Cukup pening. Dan pada hari Selasa, pada hari Selasa dah lepas. Selasa Rabu pula. Dia buat ni naik atas, dia dah break kan, tapi H4 break tak. Saya nampak H4 tak break. Kita tanda tengok. Jangan terlepas pandang juga untuk time frame besar. Tak apa, berlatih dulu. Shape. Okey, dua candle ni satu ni yang paling besar pun yang dia break. Di H4 adakah dia break? Tak break pun bro. Ni tadi kau dah kat ni. Tu. Ni. Ni. Dia tak break. Dia tak break pun. Pening dah saya. Sebab saya trade. Kalau saya tak trade, saya tak pening. Kita nak pergi mana ni? Kita tak tahu boleh dekat H1. Okey. Maka terjadilah pada sesi live trade. Hari Rabu live trade lah. Live trade kat mana ni? Agama. Sorry. Maka H4. Maka dia dah break dah di H1. Tapi dia break hari apa? Dia break hari Rabu. Agama, sorry. Agama ni. Ni agama. Dekat sini. Tengah pening. Ni resisten untuk H1. Ini resisten untuk H4 72092 ni. H4 pun ada, sama lah. Kita pergi marking, kita boleh tahu sama lah. Jadi dah break dah H1 kat sini. Untuk confirmation kali ke berapa saya tak tahu. Ini dia tak, sini dia tak break. Ini dia break, dia patah balik. Ini confirm kali kedua dia break. Maka saya kena tunjuk dulu apa sebenarnya resisten ni strong. Kita ada satu resisten, dua resisten, tiga resisten, empat resisten. Kali keempat dia main tak lepas. Kali kelima ni dia tak lepas pun. Kali keenam dia lepas, dia patah balik. Tapi dekat H4 tak lepas. Kali ketujuh H1 tak lepas. Ni resisten kat sini, level ni kan. Kali ke-7 ni tak lepas pun kat sini. Tapi keisukannya dia dah lepas dah. Dia kira blok candle merah ni satu. H4 pada saya masa hari live trade tu, malam, saya ingat lagi. Malam saya nampak, saya dah tunggu lama dah. Ni candle ni candle ni break. Ni yang kita tanda tadi. Ni kita tanda tadi. Nampak tu? Ni
Kita tak ada DH1. DH4 pun kita nampak memang resistant ni kuat ni. 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 Ni hari Khamis. Hari Khamis tengah malam. Tengah malam. Hari Rabu. Khamis lah. Last week Khamis. Pukul 11 kot. Dia dah break. Saya ni seronok sangat lah. Dia dah break DH4. Maka dia teruskan kenaikan. Alhamdulillah. Itulah perangai cat minggu lepas. Dia tak tahu nak torah di mana. Dia main-main dengan kita, no? Okey, bila dia dah break, ya, dia buat test. Itulah macam saya kata tadi, SNR. Bila yang kata resisten darah tadi tu, sebelum tadi tu kan, inilah bila dah ada resisten dekat sini, dia dah main test betul-betul dekat resisten yang strong sampai 7 kali tu. Dia dah main test betul-betul dekat resisten. Maka entry lah di sini. Berbalik pada perbincangan dengan Abang Razman tadi, maka di sini jugalah tempat yang cantik untuk entry, no? Tempat yang cantik untuk entry, supaya kita tidak mengejar price. Kita dah belajar biar dia naik dulu, kita tunggu dia main sini. Tapi kalau dia macam tadi tu, resisten hak darah tu, dia tak main pun, dia main tengah-tengah ni saja tu, saya nak kata apa? Bukan kita yang betul ni. Maka dia buat kenaikan ni pada hari Jumaat, dia teruskan kenaikan. Kalau anda pengguna Trainline, maka tariklah Trainline. Janganlah sekasi dulu macam Tuan Safarin tarik tadi. Tapi Tuan Safarin tarik, saya tarik jok, dia berpandangan jok. Saya tarik jok ni sudah lah. Kalau saya tarik dekat-dekat ni. Jadi itulah market price reaction minggu lepas, no? Market price reaction minggu lepas, apa yang dia buat daripada saya. Dan Tuan Safarin juga dah kongsikan market minggu lepas dan market-market yang lepas sampai tengah bulan lepas kan, tengah bulan 7 kan. Dia dah baik, kita dah baik test. Dan Tuan Safarin juga dah kongsi kepada kita apa analisa dia untuk esok dan seterusnya. Untuk esok dan seterusnya. Itu sahaja daripada saya. Market reaction minggu lepas. Resisten jangan dilupa. Dia punya ayat lah. Resisten jangan dilupa. Once dia dah break resisten yang sangat kuat tu, maka berpeganglah buyer-buyer sekalian. Berpegang teruslah buyer-buyer sekalian. Sebab kita tahu 10 kali dia test resisten tu, maka kalau dia lepas, maka terbanglah beliau ke awan. Terbang beliau ke awan. Okey, kita saya serah balik kat Tuan Safarin. Ada soalan-soalan nak jawab ataupun something nak sharing, saya make post kat Tuan Safarin sebelum kita end live. Lagi beberapa minit ikut Tuan Safarin lah. Tuan Safarin tembok ni make post. Tuan Safarin make post. Okey, yes. Okey. Saya punya soalan dia tak Tuan Safarin? Boleh? Okey. Kalau rujuk tadi kita dah buat time frame besar, nampak okey. XLGK sama-sama. Tuan Nazri Butik ada bosku. Ya, baik. Nur Azman, Nur Azman, kalau kita guna Fibo di time frame kecil untuk scalping boleh tak? Itu soalan dia. Abang Nur Azman, scalping. Kalau kita guna Fibo di time frame kecil untuk scalping boleh tak? Fibo di time kecil untuk scalping, kalau saya akan guna Fibo tu untuk cari TP je. Kalau untuk scalping kita guna BB. Kalau macam saya lah, ini saya punya kebiasaan lah. Saya guna BB, boleh Japan dengan stokastik. Itu je kalau nak scalping. Scalping ni maksudnya market untuk aktif
sangat aktif ke boleh housekeeping dekat seminit boleh, dekat 5 minit pun boleh. Saya jarang tak pernah lagi guna Vivo untuk escaping. Kecuali kalau nak cari TV lah, kita cuma jumpa ABC dekat kafe kecil kan, kita tarik Vivo, itu boleh. Okey, Tapi masing-masing lah. Jawapan saya pula sambungan kepada Tuan Safarin. Untuk scalping ni kita kena tahu dia macam 10 pips rule. 10 pips saja ambil, biru saja ambil. Itu adalah maksud scalping. Dia pass in, pass out. Jadi kalau guna Vivo, TP dia jauh-jauh, itu bukan pass in, bukan pass out. Saya tak tahu lah, bukan kata salah. Tak salah abang tanya kan. Cuma kalau abang rasa guna Vivo di time frame kecil untuk scalping, selesa untuk abang, guna je. Bukan kami buat kelas ni nak suruh ikut kami ke, tak. One day kita akan tahu apa yang sesuai untuk diri kita. Itu je. Tapi kalau segi istilahnya itulah scalping, biru close, 10 pip close. Itu je lah, pass in, pass out, habis. Kalau masuk scalping lah, macam tu. Lagi siapa lagi nak bertanya ke? Kalau nak bertanya pakai mikrofon pun boleh. Cepat. Ada lagi tak soalan? Soalan. Tak ada soalan, saya sambung. Tak ada soalan, saya sambung. Jadi kalau macam tu, market buat minggu depan, Isnin, Selasa, Rabu, buat apa? Buat segway. Nak entry macam mana? Sampai dekat atas, set. Sampai dekat bawah, buy. Sebab apa? Kat dalam nipis. Itu je. Boleh faham tak? Kita buka tengok time frame kecil. Kita bagi tak ada soalan nampaknya, tapi kita buka time frame kecil. Boleh tak? Tuan Safarin? Boleh. Mana tak? Insert shape rectangle. Okey. Tapi dalam 3 hari yang lepas, 3 hari yang lepas ada kotak kuning, tapi time frame kecil. Okey. Isnin, Selasa, Rabu. Dia dah turun bawah. Dia dah kata okey, tempat yang cantik untuk buy adalah di bawah lah. Tapi kita tahu lah kat lot kat mana. Kat lot buy kat mana, kita kena cari ni bawah dekat sini. Tapi kalau macam contoh kita ni ada satu candle kecil kan, dia buat bear, lepas tu dia buat bull kan, dia dah tinggal dah lah 70379, dia dah tinggal sini, maka buy lah. Kat dah dia sini je lah 70379 tadi. Macam tu je. Lepas tu dia dah naik atas. Kita okey, dia naik atas ni sampai kat sini, dia break saja 72125, dia terbang kan. Maka buy bawah tadi tu full lah. Yang baru nak entry tadi sell dekat sini, sebab dia jelas kalau dia dekat atas ni 72192, sell dekat sini. Maka buyer pun full dia turun bawah. Tidak, ni retrace tak apalah, dia entry kat sini tak kena pun, dia punya BE ke apa ke dia tak kena kan, tak kena naik atas lagi. Seller kata nak lah naik atas ni, kena dah BE pun. Contoh ada entry dekat tengah ni, lepas dia buat BE lah dekat 7820, dia buat ni payah. Dengar tak saya punya cepat? Tidak. Okey. Okey. Buy sini lah. Buy. Sebab apa? Sebab dia kata kat atas dan kat bawah ni. Kat loss. Sini kat atas dah. Okey. Buyer kan? Satu price naik. Buyer sonok. Buyer kata langgak je resistor ni, maka dia akan naik. Tapi market bukan kita punya kan. Seller kata main-main kan, aku ni dah lambat nak legal buy, payah dah kalau tu bawah ni. Maka dia pun ambil lah sell dekat sini, sell. Sebab dia jelas kalau dah kecil lah atas ni, sikit lah, lebih
Putih tu. Maka seller pun senyum turun bawah. Dia pun letaklah biji nipis-nipis tengah-tengah ni. Price pun retrace. Dia turun. Dia tak lepas pun support ni. Maka dia sambung kenaikan. Ni dah jadi ABC. ABC. No? Maka dia naik. Allah mak buyer kata cantik. Ni ABC buy. ABC buy. Dia dah break B. Dia buy dekat support resistor before ni je. Wah ajak market ni. Maka dia turun lagi. Esoknya hari Selasa, dia test sekali lagi resistor ni. Tak lepas. Buyer tadi duduk senyum. Tunggu lah bila dah naik. Seller kata, aduh, aku nak try sell lah kat sini. Sebab kemarin aku dah sell, dah kena BE ataupun setelah nipis apa kan. Tak nak try sell sekali lagi lah kat sini. Sebab dia jelas Kak Love masih di tempat yang sama. Maka seller senyum sekali lagi. Buyer kata, selagi tak ada sell, selagi tak ada sell dekat sini ke, yang kukuh, maka buyer masih senyum. Dan dia buat kenaikan lagi. Sekali lagi dia test. Ini nombor 1, ini nombor 2, ini nombor 3, ini nombor 4, ini nombor 5. Dia test sekali lagi. Buyer cuba nak senyum lagi. Cuba nak senyum lagi. Maka buyer pun ni masa bayar lah ni. Setelah ni petang-petang pun ni. Saya senyum. Serius saya dapat buy ni kot kan. Masa tu hampir ingat kena ni. Masa tu P4 dia dah turun macam ni tau. Saya kata buy. Dia naik. Saya kata resistor ni kalau langgar memang terbang. Saya tunggu lama lah, 4 kali lah. Tapi dia turun pula. Ni Cik Din dah masuk lah. Malam dia buat sideway ni. Dia buat sideway tak tahu di mana ni. Lepas dia turun. Maka ini seller kata A, ini adalah B, ini adalah C. Dia turun pun ini adalah support yang paling jauh. Sini support yang paling jauh. Dia kena main dekat support ni. Maka seller pun senyum. Rupanya dia reject dekat base ni. Kotak biru kita ni lah. Betul macam yang kau tak faham, biar pergi kat bawah. No? Kita cerita pasal market yang dah siap. Maka dia reject. Dia pergi dekat base. Dia buat replacement. Maka ABC buy pula bentuk start, ABC sell, start, ABC buy. Mana kita tak tahu. Maka yang ni kena patah balik. Pergi dekat time frame besar. Kena study juga sikit. Maka dia naik ni kali ke-6. Dia cuba nak naik. Tak sampai juga. Kali ke-7 baru dia break. Di time frame besar lah. Di time frame kecil lah, L15 lah. Pergi buka dekat time frame besar. Tengok jadi apa dekat sini. Jadi apa. Kita dah tanda lah tadi time frame besar jadi apa. Tak jadi apa, buat rejection dah. Jadi dia buat macam tu. Seterusnya lah. Sampailah hari Rabu. Ni hari Rabu. Dan itulah. Kau tanya soalan time frame kecil kan. Ni time frame kecil. No? Ni time frame kecil. Hari Rabu baru nak naik. No? Okey. Yang tu sahaja tentang dia. Soalan kita baca sekali tak ada. Tuan Zulfandi. Tuan Zulfandi tak mute ni. Ada nak tanya apa-apa ke? Ada apa-apa? Tuan angkat tangan. Rice window to display more this. Nampak kan? Skrin dia nampak kan? Apa? Nampak. Okay. So, tak ada soalan. Fazli Syaudin ni buat besar ni. So, buka kita nak end live kot. Siapa lain ada nak kongsi apa lagi tak? Okey lah. Semua kalau ada soalan boleh tanya lagi. Last. Tak ada soalan. Kita petik seorang tengok. Azura. Abang Rahman nak tanya lagi. Ya, tanya. Kita share semua. Yang saya tengok ni dekat time frame kecil lah. M5 ni
Yang malam masa Opek bagi kata empai tu memang zone yang paling cantik lah. Pasal dia main test balik support dekat ni lah. Support dekat 72987 tu tak lepas. Lepas tu Opek kata empai masa tu. 298. 72987 7300 72300 723 bukan saya berubah. bukan 7300 7300 masalah trade. masalah trade lah. Masalah trade. Kamen. Okey, 7300. Okey, dia buat new resistance kat atas. Lepas tu dia drop terus. Drop, dia tak break apa ni support yang dia buat before 729 volt 72946. Okey, kita cerita pasal elektrik hari tu. Abang ada soalan? Saya nak cerita pasal elektrik hari tu. Saya yang kondak dengan Cik Naim, dengan siapa lagi elektrik hari tu Zabarin? Amal Zabarin. Tuan Zabarin ada kan? Okey, kita kata dalam ni. Elektrik P9. Apa? Ini Betul berapa? Ya, 9 kan? 9 malam. Dari 9 pagi. P9. 9 lah. 9 pagi. 9. Pagi lah. 9 lah. 9 juga ah. Sini. 9 lah sini kan. Okey. Waktu tu masa dia buat siang tu, apa ni petang tu kan, dia buat momentum buy tu terus sampai ke new resistance. Pada malam tu kita masuk live trade, dia block test dekat new support tu. Okey. Apa yang jadi? Apa yang jadi masa tu? flash terus dia buat drop, base drop. Okey, sini. Di L5 kan. Okey. Drop Nampak kan? Okey, sorry. Ni M5 lah. M5 pun kita nampak. Okey. Ni drop, base drop. Lepas tu dia tinggalkan rejection yang jarum lah. Ya. Dia naik balik. Lepas tu dia buat satu apa ni, Naikkan lagi tu. rally base rally lah. Rainbow base lagi. Okey. Lepas tu naik tu lah. Alright. Masa tu kita ada entry 2 point ni. Dia momentum dia apa, dia buat start, dia buat rally base rally, drop base drop, dia buat BE kan. Point tu Berlamu. ada yang bagi apa malam tu bagi TP lah, TP Datu. TP satu je. TP satu. Memang sampai lah TP Datu kan. TP satu je. Tapi kita ingat benda tu dia momentum akan naik tu. Lepas tu Itulah. kita close dia punya ni. Saya tak ingat momentum tu akan naik terus. Saya cuma hold sebab entry saya dekat bawah. Tapi apa jadi malam tu, saya kena tunjuk penjelasan apa yang jadi kalau kita entry dengan keadaan cut loss yang nipis. Malam tu Cik Naim suruh saya close saya punya position semua dan entry sell. Sebab apa? Sebab kita nak tunjuk apa jadi kalau kita entry dengan keadaan cut loss kita yang jelas. Setiap entry kita kena jelas dengan kita punya cut loss. Itu saja yang saya nak tunjuk malam tu. Betul kan? Okey. Satu lagi, saya ada tanda trend line di S1. Okey. Trend line S1 tu dia trend line tu. Lepas tu dia buat QM level ni. Kalau new resistance 1, resistance 2, terus dia drop. Mana sub entry tu memang betul lah. Yang dia kata dia buat rejection balik tu, naik ke trend line ni, dia drop lagi. Ya. Trend line sebagai base kita, sebagai kita punya guide. Okey, kita nak bandingkan dia punya TP tu balik dekat support yang dia buat
support yang tak kuat lah. Okey. Betul tak? Support yang tak kuat ni di mana nak tempo yang Di 5 ataupun 15 macam tu dah boleh pakai. Ya. memang betul-betul dah sentuh dekat support tu, dia pun buat drop rally base drop kan. Sekarang ni duduk tengah-tengah hal ni. Point tu betul. Dekat. Dengan bawah ni pun dia tak sentuh. Ya. Mungkin kalau dia buka makin kalau dia sentuh makin ni trend line ni mungkin pergerakan naik kot. Betul? Bila Saya nampak. saya faham. Bila kita ada trend line tadi. Kita tarik trend line ni no? Macam ni. Nampak. Itu dia. Ini H1 lah. Ya. Okey, jadi bila kita ada trend line, kita ada 1 point, 2 point, cukup minimum 2 point. Jadi dia akan sini ada rally, base, rally dan dia akan retrace. Retrace. Lepas tu dia buat penurunan. Kalau reject dekat sini, kalau tengok dekat saya punya chart, ada trend line macam Safarin tanda tadi pun sama je. Saya pun guna trend line juga. Dan di sini adalah middle BB. Dua benda yang saya guna, dua benda yang saya tunggu, adakah rejection di tempat ini. Itu sahaja. Dan dengan keadaan cut loss mana? Kalau ada rendah lah, tidak ada kata kecil. Support before lah. Support before. Ini adalah middle BB, ini adalah trend line. So ini adalah zone dia. So kalau kita nak tanda lah H1, ini support before. Betul tak? Middle BB. Okey, ni middle BB. Katalah price my pun. Price my pun dekat sini lah. Kata masa tu middle BB dah berjalan macam ni. Price my duduk kat sini. Duduk kat sini. Ini adalah tempat kita entry untuk buy. Sebab kalau kita tak bergerak pun, kalau kita 73158 tetap dekat situ. Betul. So kita aktif kat sini. Kalau kita naik sini pun, dia main sini balik, kan? Aktif balik kat sini. Sebab kadang-kadang kita tak bergerak. Trend line ni memang tak bergerak. Cuma guidance kita sahaja. Kecuali di sini ada satu support, esok dia tinggal satu support, kan? Lepas tu dia naik balik, lepas tu dia main balik kat trend line. Dia langgar support ni, kan? Nampak? Macam tu pasal cerita, tapi mula-mula bagi pasal cerita. Dia dah bagi analisis untuk esok. Maka kita mana? Kita support ni dulu. Lepas tu support ni pula, kan? Ini TP satu. Ini TP dua. Ni okey. Ada lagi support jom. Ni support ni pula. Betul lah. Sebab kita mungkin tempat yang cantik. Tempat yang cantik kan? Macam tu je. Okey. Nampak. Okey, adalah. Okey, terima kasih lah. Tak ada soalan tuan. Baik tuan tua. Kena tinggal bas, takut kena tinggal PNP kat puncak, tunggu bas lain. Kita tuan tua cakap tuan Safarin, lepas tu kita bagi dia tahu, lepas tu kita tutup. Tuan Safarin dah nak kongsi apa-apa lah. Tuan tua. Masuk. Tuan respon saya nak kita dia. Boleh ambil sendiri. Gambar. Mana gambar? Weh, hari ni tak ramai. Kita layan dia pun cukup-cukup. Tapi tak ada soalan. Aduh, kita penuh. Gambar kena ada lah. Kena ada lah. Ada macam mana kena letak aku punya video ni. Weh, apa Cik Din? Cik Din pun kita bagi kau. Cik Din ambil lah sebenarnya. You boleh ambil. Kita bagi depan orang pula. Ni. Apa dia ambil? Tu awal dia sama lagi. Tak buat tu sihat lah. Alhamdulillah sihat. Daripada ada busy. Masih lagi kena. Saya terlembab tadi. Gila, ada apek cerita dia tidur. Oh dia? Dia tengok waktu apek tengah cakap kan? Nampak sangat boring. Okey, tak mau dah. Duduk gelap tadi. Semalam tak cerita dah? Tak ada.
Ada soalan ni apa sesi ni? Revision. Oh, tak ada revision. Ada nak tanya soalan ke apa? Itulah tak ada soalan sebenarnya. Soalan. Kita nak sembang-sembang kita lah. Siapa nak sembang lagi? Tak mau nak sembang, kita nak tutup lah. Tuh, PTC kita. Ada soalan tak? Semua tadi Safarin ngapet dah cerita. Contoh bagi analisis untuk minggu ni, untuk esok dan seterusnya. Analisis tengok betul tu sama baik. Saya pun Benda yang sama. benda yang semua. Dia naik. Sel tak nampak lagi lah. Better Ada buy. break ni kan. Ayah high. Kalau sel salah. Kalau sel ni break ni TP tak jumpa dengan lah. Kalau buy esok kan. Esok bangun kan. Buy. Kat dalam TP dah bawah ni dah. 73158 dah habis. Kalau untuk buy. Tunggu dia turun bawah untuk buy balik. Kan. Tentu lah. Untuk sel tak ada jelas lah. Apa selalu tanya, boleh buy ke tak? Ni langsung tanya tak mau tanya. Kata bang boleh buy ke bang? Ni orang apa tak mau tanya tak? Dia buy ke tak? Boleh kat dalam ni. Kalau bangun dah. Besar. Tu apa sekarang Mat? Good business. Good lah. Sel lagi. Kita bagi tuan tu buka cak gol sat. Lagi tak elak. Habis gol dah habis. Boleh tak tolong? Tuan Sabri bagi ini bagi tuan-tuan buka cak. Okey, tengok dia kita boleh. Bagi host. Bagi pasal Okay, done. Tak lah. Oh dah. Okay, set. Good lah. Good. Okay. Ni pandangan saya je lah. Guru ni tengah ubat uptrend, tapi uptrend dia macam uptrend WTI minggu lepas dia malu-malu nak naik. Tapi sebenarnya sekarang ni dia tengah dalam mood retrace. Saya menjangkakan dia akan turun ke level ni, level sini. Ini H4. Sebab sini dia ada satu buy zone, kemudian dia ada drop base rally. Ni candle rejection. Ya, tak salah. Ni candle rejection ni. Jarak apa tu? Mana kat sini kan? Sini ni lah. Ni. Dia jatuh sini tu. Ni drop base rally. Jadi dia dah break dah. Dan saya menjangkakan dia akan turun ke sini. Tapi saya agak dalam satu dua candle pun, InsyaAllah dia akan sampai sini, dan kat sini kita akan analisa balik untuk kita start buy. Jadi ini untuk bull. TP wajib dia akan sampai balik ke resistance H4 sini. Sini ataupun sini. Itu ikut sedap lah. Tapi kalau dia sebenarnya untuk disebabkan zoom H4, kita kena monitor dekat M5, kita kena cari pattern ABC buy untuk lebih selamat, sebab M5 punya cut loss tak sebesar H4. Kalau H4
asalnya boleh parai kot ikam kalau ikam kecil. Jadi dekat zone ni kita akan switch ke bila price dekat H4 ni dah sampai dekat sini, insyaAllah dia akan buat pace dulu. Dia akan main-main dulu dekat sini. Dekat sini kita akan cari ABC buy dekat time frame yang kecil. Dekat M5 insyaAllah kot. Kena monitor lah dekat sini. Tapi insyaAllah saya akan nampak dia akan turun dulu ke sini. Tapi bukan lagi signal sell. Sebab saya ada share juga direct signal kat channel saya, tapi saya letak juga dekat Artis Excellent. Saya cakap kat sini adalah signal sell, tapi time tu dah hari Jumaat dah. Saya cakap sini signal sell. Dia datang kat sini, insyaAllah dia akan datang kembali ke support ni. Kalau dia break support ni, maka dia akan turun. Dia akan turun balik ke H4 tadi. Ke zone ke sini dulu lah. Dia akan naik kat sini lah. Melainkan dia turun ni kan, kalau dia tak nak kacau, dia nak turun-turun tu suka dia lah. Tapi insyaAllah dia akan turun, dia akan main sini dulu. Dia akan main dia first kali dia akan cari support ni dulu. Kemudian dia akan main kat sini. Lepas tu lagi dia akan main balik dekat sini. Dan dia baru dia akan turun kat sini. Dekat area sini kita akan cari ABC buy untuk kita expect dia akan naik balik. Tu pandangan saya dekat gold lah. Dan saya sebenarnya nak share satu benda sikit kalau nak scalping. Jadi kalau saya cakap Share. Sorok saya cakap hari ni, minggu depan saya tak ada benda nak cakap. Jadi, okey. Cara saya nak scalping, saya tak tengok M1. Semua pair boleh, currency pun boleh, WKI pun boleh. Okey. Saya tak tengok M1 M50. Saya tak tengok M1 ni anymore. Saya tengok dekat M50. M50 sebab M50 bagi saya M1 dia bagi saya bagi pandai tu saya tak tahu. Tapi kalau bagi saya M1 dia banyak noise. Bila dia banyak noise dia banyak fake. Bila dia banyak fake, hanya orang-orang yang cekap saja yang boleh entry dekat M1. Sebenarnya boleh, tapi kita nak kena benda tu kita akan belajar dari segi dari kita punya pengalaman. Bila kita dapat lama-lama, insyaAllah kita akan boleh cekap lah dekat M1. Dan cara saya scalping dekat M15, first kali saya nak beritahu sebelum tu saya nak beritahu, nampak tak candle ni? Saya akan guna BB. Candle yang break keluar daripada upper BB ni, bull candle ni, kalau tengok ni kalau teori, kalau ikut teknik BDMA dia panggil CSM. CSM ni candlestick momentum. Maksudnya dia bila dia break dan dia close di luar upper BB, maksudnya dia nak naik lagi. Okey. Jadi apa yang saya cari contoh satu candle yang sekejap saya bagi satu contoh. Okey, macam ni. Ini nampak candle ni dia dah close di luar BB. Jadi maksudnya dia satu candlestick momentum yang dia bagi signal, aku nak naik lagi. Tetapi candle sebelah dia keluar satu bearish engulf. So dekat sini saya akan ambil peluang untuk sell. Sebab walaupun walaupun satu candle ni dia bagi tahu kata dia nak naik lagi, tapi candle selepas dia, maksudnya bila nak tunggu candle ni siap, saya kena tunggu 15 minit lah. Kalau time ni candle dia habis pukul 9, saya kena tengok pukul 9 suku apa dia jadi kat candle ni. Bila 9 suku candle ni jadi bearish engulf, maka dekat sini saya akan ambil peluang untuk sell. So saya akan edit sell dekat sini. Kemudian saya gunakan loss kalau dia dekat sini. Bila dia break shadow. Jadi dekat area sini adalah area yang saya untuk saya cari peluang untuk saya re-entry. First saya akan re-entry dekat sini.
dekat line biru ni. Kalau dia naik ni, saya akan cari support dari sistem disebabkan ni time frame M15. Jadi saya akan cari level-level SNR dekat M1 ataupun M5 untuk saya letak saya punya PO. Kemudian bila sebab PO ni PO saya limit lah, sebab saya menjatuhkan dia akan turun. Jadi bila dia turun ni, first TP sama ada di middle BD, kita boleh take kita punya profit lah, ataupun kita nak hold dengan PE, kita boleh tunggu dekat support yang berhampiran. Itu contoh. Kita tengok tak, tapi benda ni setengah kalau ikut mazhab Engaf, dia banyak orang dia banyak mazhab. Saya berpegang kepada kalau saya nak gunakan teknik ini, saya akan mencari hanya solid Engaf. Maksudnya kalau macam ni tak jadi. Dia perlu ni candle bearish ni dia terus di luar bukti BB, tapi next candle dia tak berjaya engkau candle ni. Jadi setup ni tak jadi. Jadi setup ni saya tak masuk. Saya akan masuk setup yang solid engkau saja, macam ni. Ada juga orang bagi hidden engaf apa kan. Boleh juga. Tapi sebenarnya kalau nak masuk dekat sini, secara teknikal dia, cut loss kita pun dekat sini lah. Itu je lah. Standard support lah. Benda yang sama, tapi memang saya tak guna pakai hidden engaf dekat sini. Untuk teknik ni lah. Kalau untuk teknik lain, okay, dia contoh ni. Ni candlestick momentum ni. Tapi next candle dia bagi satu bearish engaf. Tu lah. Buruh ada kat sini. Rasa saya dah masuk dah. Saya pukul satu dakci. Nak nipis-nipis. Kalau dia tengok dia naik sikit ni, okey, saya akan marking. Sini adalah salah satu ni, area sini adalah level QM. Saya letak lagi satu PO dekat sini sebab saya menyangkakan dia akan turun. Dia turun. Macam ni, dia keluar lagi satu candle ni. Candlestick ni momentum untuk dia lagi turun. Next candle dia tak berjaya pun dia naik. Maksudnya dia nak turun lagi. Biarlah, saya hold lagi lah. Sampai ada satu signal dia cakap mungkin saya akan cari ADC buy lah. Bila saya jumpa ADC buy dekat time frame kecil, saya tutup lah buy sell saya dekat atas ni. Ada lagi, tapi saya akan guna dekat M15 saja. Apa-apa pun teknik ni sebenarnya semua teknik pun dia tak ada holy grail. Cumanya apa yang saya nak untuk permulaan, okey, untuk permulaan. Macam kalau siapa-siapa yang baru nak start, boleh gunakan demo dulu. Kemudian dia akan kaji dia punya risk and reward. Contoh kalau dia entry dekat sini, dia kena make sure, dia kena pastikan margin dia cukup kalau kena cut loss. Kat sini ada berapa bit? Kat sini ada 40 bit. Baiklah, 40 bit. 1807 dengan okay. Jadi dia kena make sure. Kalau kata dia nak kata aku nak tunggu dulu lah. Okey, boleh tunggu dekat area di sini. Area tengah-tengah ni 50% daripada bearish angle, okey, boleh start untuk masuk sell. Kemudian untuk bila dia nak kira risk, contoh kalau dia masuk dekat sini, dia kena pastikan dia punya reward 2 kali ganda daripada risk. Jadi benda ni kita kena belajar sebab kalau kita boleh kontrol kita punya risk and reward. Contoh risk kita ni kalau nak loss, kita nak loss $2. Kalau nak TP, kita nak TP $4. Maksudnya dekat situ satu nisbah 2. Jadi kalau satu nisbah 2, contoh kalau 5 entry kita buat, 2 entry kita fail, maksudnya sekejap saya tulis. Ni gaya ni lah. Gaya ni satu lot boleh masuk ni. Okey, contoh kalau kita buat 5 entry dengan teknik ni,
kalau kata kita ambil risk and reward 1:2, maksudnya kalau first entry maksudnya kalau dalam 5 entry 3 entry lah, 3 entry kita betul, maksudnya kita dah dapat $6. Lagi 2 entry kita rugi $2. In total kita still profit $4. Faham? Macam apa? 3 entry $6, 2 entry $2, 2 entry $4 lah. Tak, 2 entry rugi, 2 entry yang rugi. Faham tak? Ni dalam 5, ni kalau kita buat 5 entry, dalam 5 entry. Okey, risk 1 2. Okey. Jadi kalau 3 entry ni kita, yang ni kita profit. 3 entry ni kita profit. Maksudnya kita profit $6. Dan kalau setup ni tak jadi, maksudnya kita loss 2 entry, kita loss baru kita loss USD 2. In total kita still lagi profit USD 4. Jadi kita kena kira kita punya risk and reward lah. Kalau modal kita kecil, contohlah $50, dengan dia keluar satu bench kita macam ni, oi, ini $50 ni boleh hilang banyak ni, jangan masuk. Tunggu dia replace dulu. Jadi tu kalau macam saya tapi yang tu saya guna satu time frame saja. Tadi ni bila saya guna macam malas aku nak tengok banyak benda ni. Saya busy buat kerja lain ke, saya akan tengok saya tengok. Dia waktu pagi, tengah hari, petang, malam, tengah malam. Bila masa ada setup, kita jumpa kat mana ada SL, kita jalan. Senangnya bila nak buat SL lah, sebab kita tahu SL kat mana kan. Betul. Sebenarnya kalau nak buat teknik ni dekat H1 pun boleh, tapi faham-faham dengan H1. Lama. H1 bila tunggu lambat lah. Kita punya floating pun boleh tahan juga. Jadi itulah. Kalau tak faham nanti saya explain ni kat dalam tu. Explain minggu depan lah. Lebih kot? InsyaAllah. Okay, so page 11 lah. Tutup dulu tu, baca doa pendek-pendek lah. Hai, siapa dia nak curang? Din Presiden. Din. Tak makan. Baca bila nak makan je boleh. Tapi ada kata sepatah dua kata. Okay, sepatah dua kata. Macam biasalah, macam saya selalu pesan dekat kita semua ni, nak entry risk and reward. Itu je. Kalau tak jelas risk and reward, maksudnya kita tak faham. Kena tahu stop loss kat mana. Bila kita letak stop loss tu, reward kita tinggi tak pada stop loss tu. Kalau kita tahu benda tu, insyaAllah setup kita entry macam mana pun tak ada masalah. Terima kasih Suhailin. Tak apa kau nak jumpa minggu depan, jumpa live stream hari Khamis. Doa. Doa. Tadi tu bukan doa. Dia kata baca doa. Tak masuk lambat tu kan. Tak masuk doa. Apa ada orang Tak ada Allah. Tak ada Allah. Terima kasih siapa yang join, sampai jumpa minggu depan. Walaupun tak ramai tapi tak apa. Nanti kita ramaikan lagi. Okay. Tak ramai ni syok sebenarnya. Boleh jawab soalan macam-macam. Sebab tu nak kongsikan ilmu mahal tau. Kemarin pun kongsikan ilmu mahal. Apek lagi lah. Semua untung siapa yang join. Apek tutup kan? Okey, tak ada soalan apa dah. Terima kasih. Cuma kita terlepas pandang satu tadi. Kau nak tanya macam esok nak attitude, tengok kat time frame H1 ke M5, lepas tu kalau third entry dekat puncak nak buat macam mana? Third entry dekat puncak nak buat macam mana? Kalau third entry dekat puncak H1 kan, kalau third entry di puncak H1, carilah cut loss di M5. Macam tu je. Carilah cut loss di M5. Maksudnya carilah di akad
M5, akad sebelum akad yang terdekat. Sat, nak share sikit lah. Aduh, ramai Sikit. share Sikit. ramai. Okey, no problem. Ni untuk WTI lah. Saya berpegang macam Safari. Tak ada screen pun. Ya. Dah. Okay. Saya berpegang macam Safari bagi tahu. Tapi saya lebih kepada buy. Saya akan cari ABC buy dekat sini. Sama Ya. trend line yang saya akan cari kat sini. Jadi sekarang ni macam yang Apek cakap, sebenarnya kat sini dah ada ABC buy ni nak jadi. Tapi kalau dia break level ni kat dulu lah. Kalau margin tak kuat, tunggu dekat bawah sikit. Tapi saya rasa insyaAllah ABC buy ni jadi. Punch. Orang cakap gerak hati. Main gerak hati. Tapi at least bila saya tahu kat sini, saya nampak ada EDC buy, saya tarik Vivo. Bila saya tarik Vivo, saya nampak dekat mana saya nak gigi pun. Saya lebih kepada buy lah. Itu je. Betul. Sebab kalau dipik. Okey. Terima kasih. Terima kasih kat Tor sebab share teknik scalping. Terima kasih kat Tuan Safarin sebab dia bawa kat kita dengan cat dia yang cantik. Saya suka cat dia. Sedap mata tengok. Dia bawa kita, dia bagi analisa. Tuan Tor pun bagi analisa. Terima kasih Tuan Saluddin, kita punya leader sebab join. Lepas tu saya ada satu teknik scalping kita kongsi minggu depan, tapi admin lain saya cuba nak join slot depa minggu depan. Scalping guna BB juga, Siapa guna lah? candle juga. Apa dia? Tor. Suatu Satu lah. Dah? Minggu depan aku nak ambil sikit 5 minit lah teknik aku. BB juga. Aku simpan teknik lain nak bagi teknik yang bagi teknik yang aku simpan teknik lain. Scalping tu. Scalping BB tu ya. Alright. Ada share ni mana tempat dia buat. Share ni apa tak payahlah. Kita bagilah minggu depan pula. Sebab setiap minggu kami share. Bukan share hari ni. Siapa Dia tak boleh share banyak-banyak sebab bukan takut pening, bukan takut kedekut, tak kedekut. Tapi kalau share semua, dia jadi pening. Lagi lupa Ya, lah. biar kita- higher high apa tu. Yang tu ilmu yang advance tu. Itu ilmu advance tu. Tu Evan tu. Advance tu. Apa kena cantik tu patutnya tu. Higher high. Higher high. Siapa ada kawan-kawan yang ni boleh ajak depa. Ya dah. Buku ni. Dapat ping. So dah. Dia kat sini dulu. So kita ni dulu. Kita vlog. Tu. Han jangan vlog tak? Han tunjuk kat aku Sat macam mana setting, bukan setting lah. Yang ni sembang kami je lah kan. Yang hak tukang trader tadi tu. Tulis tukang trader dekat sebelah entry tadi tu. Aku dah buat dia lah. Itu dia indicator lah. Takkan indikator tu? Indikator. Indikator payah tahu pula lah. Panjang Bayar Alright. Okay, thank you semua. Ayat, Hamid, Kadir, Sayuti, Mr. Z, Zairul Lain, Tahirah, Muhammad Nazri. Abang Muhammad Nazri tadi dia live dengan saya dekat TikTok. Muhammad Azlan, Razman, thank you. Sharing, Harmain, Fasham, Akil, Mak Ali, Faizal, Double O, Baras, Syah Iskandar dengan Rahmat. Thank you teman. So, tu kena end kan? Sebab Okay, baik. sebab dia yang host. Okay, baik. Kita jumpa esok. Assalamualaikum. Salam.